Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Kita sekarang berada di luar negara. Bangun, bangun, bangun. Bangun di Shenzhen, dari Shenzhen, China. Bersiaran secara langsung khas untuk anda, untuk sesi bangun pada hari Isnin. Hari Isnin pada 13 Januari, betul? 13 Januari 2020. So, ini adalah siaran secara langsung dari luar negara. Buat pertama kali di sesi bangun tepat jam 9 pagi dari Shenzhen, China. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? So, saya nak tengok adakah anda sedang menonton ni. Nak tengok siapa yang sedang menonton. Anda di support group EFP dan anda di close group Nak Urus Bisnes. Kita bersiaran secara serentak jauh dari Shenzhen, China. So, saya harap mereka yang sedang menonton minta tolong komen kat situ. Macam ada tak ada je. So, tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Yang sangat excited, hari ini adalah hari kedua kami berada di Shenzhen, China. Delegasi ke China, delegasi untuk Titanium Premier Inner Circle Titanium Inner Circle Meeting Titanium Premier dari Shenzhen, China. So, first of all, saya nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Dan kedua, adakah visual saya jelas? Saya nak anda semua periksa adakah okey tak okey. Especially di support group EFP, katanya tadi gambar tak jelas. Adakah gambar jelas? Adakah gambar saya jelas, tuan-tuan dan puan-puan? So, kalau jelas, minta tolong belanja saya. Belanja love, belanja like. Belanja saya, belanja love, belanja like. Serentak sekali, boleh? Minta tolong anda di support group EFP. Ada, okey, ada tu. So, nak tahu adakah suara dan gambar saya jelas? Kalau jelas, tulis itu. Suara jelas, visual pun jelas. Sebab saya tak nak nanti dah live jauh nanti kan tak dengar pula. Okey. So, selamat pagi semua. Selamat pagi. Bangun. So, kalau anda yang ada soalan nak tanya, adakah bila waktu di Shenzhen ni adakah sama atau tidak sama? Okey, waktu di Shenzhen sama. Dia macam in a way Shenzhen ni macam kita berada di Sabah atau Sarawak lah. Dia macam satu garis time zone yang sama. So, waktu kita pun sama, cuma dia awal lagi lah, awal sikit. Visual tak jelas Visual tak jelas. Jelas ke tak jelas ni? Mungkin sebab dia ada autofocus. Tak apa, nanti saya adjust balik. So, jelas terima kasih Cik RB Ruby, Tuan Hadi Koko di Nak Urus Bisnes. Di EFP, visual tak jelas. Kejap ada, kejap tak ada ke macam mana ni? Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa anda untuk something yang agak interesting. Saya just nak share pengalaman, boleh? Sebelum kita pergi ke topik kita pada hari ini, kita borak-borak santai dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. First of all, saya nak bagi tahu, kalau semua okey, saya nak anda bantu saya. Tolong belanja love dengan like sekejap. Belanja love dengan like sekejap. Belanja banyak-banyak, so that kita akan rasa excited untuk belajar sesuatu pada pagi ini. Dan juga saya juga nak beri peringatan kepada anda. Sekarang dah pukul 9. Adakah anda dah check anda punya balance account pagi ni? Dah check ke belum? Balance account anda pada pagi ni? Kalau belum check, nanti habis live ni terus check. Pukul 9 kan kena check balance 2 kali, betul? Pukul 9 dan juga pukul 6. So, bagi mereka yang belum check, kejap lagi check. Apa khabar Puan Umu Hussein? Waalaikumsalam. Suara jelas, muka tak nampak pun. Puan Noni, macam mana ni? Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Muka tak nampak Muka nampak ke tak ni? Boleh nampak sepatutnya. Sebab saya nampak muka saya. Saya tak tahu anda tak nampak ke tak. Okey, tak apa, tak mengapa. Kalau ada situasi visual di support group EFP, anda boleh pergi tengok di page Nak Urus Bisnes. Tak ada isu. Kat sana pun saya sedang live juga. Okey, muka blur buka blur. Macam mana buka blur pula? Okey, tak apa. Mungkin sebab dekat overseas dia jadi blur pula. Okey. Muka blur. Sekejap saya adjust sikit. Okey, sekejap muka blur. Silau okey, tak apa. Kejap. Okey, tak apa. Tak ada isu. Okey, nanti kita akan adjust balik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Basically, saya juga nak minta anda tolong. Kalau anda adalah geng Titan ataupun anda adalah geng Spire, tolong tag
Geng Titan tolong tag Geng Titan Spire, tolong tag anda punya team Spire untuk tonton live ni. Okey, dah nampak. Okey, terima kasih. Okey, macam ni. So kita bersiaran memang dari Shenzhen, China. Shenzhen ni adalah satu bandar di selatan China, yang mana China ni dia ada 22 daerah. Dia ada 22 daerah di China. Di China ada 22 daerah yang mana dia di bawah, cuma dia ada sebahagian daripada dua tu dia di bawah pentadbiran. Selain tu dia ada pentadbiran khas lah, Macau dan juga Hong Kong. Macau dan juga Hong Kong. So dia basically di China ni dia adalah satu tempat yang sangat-sangat besar. Saya rasa terlalu besar tempat ni, dan saya rasa dekat Shenzhen pun dah terlalu besar. Yang mana semalam bila saya tengok, ya Allah, airport Shenzhen ni dia macam salah satu bandar je dekat China ni, tapi dia punya airport, Masya Allah, airport dia sangat-sangat besar, sangat-sangat berteknologi tinggi, sangat-sangat bersih, betul bersih. So dia nampak sangat high tech. Masa sampai tu nampak macam ada terminal dia. Dia punya terminal tu adalah bangunan dia nampak sangat-sangat how to say, menarik lah. Shenzhen ni satu tempat yang menarik, dan saya rasa, dan tak sangka sebenarnya, bukan tak sangka, tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan yang Shenzhen ni digelar sebagai Silicon Valley of China. So dia betul-betul satu tempat yang sangat high tech. Dengan kata nanti kami akan bergerak ke hotel untuk apa yang kami akan run sesi ICM Premier. Tim semalam ada separuh yang dah pergi. So dia ada share terlalu banyak benda yang high tech, dan saya rasa saya akan sesekali akan posting dalam grup, akan tunjukkan gambar-gambar benda-benda yang menarik. Macam semalam kita ada jumpa robot dekat airport. Ada robot dekat airport. Robot kita cakap dengan dia, dia cakap balik dengan kita. So dia memang betul-betul dah high tech. Dan kalau just nak share satu benda, boleh saya share? Boleh? Kalau boleh tulis situ boleh. You all ni ada lagi ke tak ni? Macam tak ada je. So saya nak ni, saya nak anda macam ni, engage dengan saya. Macam ada tak ada je ni. So nak minta tolong anda engage dengan saya. Okey. Bila kita, mereka basically tak ada macam, mereka sedang dalam proses yang mana mereka tidak di China ni, especially di Shenzhen ni, saya rasa mereka cuba untuk tidak menggunakan cash dalam urusan transaksi mereka. Mereka banyak menggunakan e-wallet. Dan e-wallet yang terkenal adalah seperti yang ramai yang orang pernah dengar, Alipay. Mereka ada WeChat Pay. Mereka ada banyak pay lah yang ada kat sini. So terlalu high tech lah sini. So kami macam kat sini, kami macam blur sikit. Macam mana kita nak bayar. Adakah kita siap tanya, boleh tak bayar pakai cash? Bayangkan Yang you all rasa macam China ni macam ala-ala, you all nampak macam mundur ke apa, tidak. Buang dakyah tu, dekat China ni memang semua orang bayar pakai e-wallet. Dan ada satu benda menarik juga. Ada satu kedai ni macam kedai runcit. Kedai runcit biasa-biasa je sebenarnya. Kedai runcit ni terlalu biasa. Kedai runcit tu dia bayar memang kena bayar. Siap kami tanyalah dulu, macam saya cakap tadi, kita kena tanya dulu, boleh pakai cash ke tak? Dia macam okey, boleh. Tapi kalau tak pun dia ada lekat yang QR code tu. QR code scan Alipay, baru boleh bayar pakai Alipay juga. Dan lagi satu yang sangat menarik. Sama nak tahu saya pasal nak makan. Nak makan. So malam tadi kami pergi nak makan. Jenuh lah cari kedai yang halal, kedai yang boleh kami makan. So Alhamdulillah, pusing. Saya rasa semalam dekat sejam jugalah cari kedai makan je. Daripada langit tu cerah, dan nak maghrib masa tu, sampai ke maghrib tu baru jumpa kedai makan. So masuk kedai makan, tuan-tuan dan puan-puan, of course dia ada menu. Tapi menu tu adalah macam tulisan Cina. Tulisan Cina. Of course kami tak faham. Memang tak faham. So kita tak tahu apa benda kita nak makan. So diorang, kita tanyalah, nak makan, nak order macam mana? Siapa nak tahu apa benda cara nak order? Siapa nak tahu cara nak order? Kalau tulis itu cara nak order, macam mana nak order. Atau tulis itu macam mana nak order. Okey. Macam mana nak order tuan-tuan dan puan-puan. Yang menariknya, apa yang mereka buat adalah dekat atas meja ada QR code. Atas meja ada QR code.
Dan kalau nak order, kena ambil phone, scan dekat QR code, keluar menu. Saya ulang balik Atas meja ada QR code. Setiap meja ada QR code. Dan setiap QR code tu, dia dah letak tau nombor meja. Macam semalam saya punya meja nombor 2B tak silap saya. Dekat QR code tu ada 2B. Atas tu ada 2B. Lepas tu bawah tu ada QR code. Kita scan dekat, ambil phone, scan QR code scanner, scan, keluar menu. Tapi bestnya menu ni dia adalah gambar menu nak makan. Tapi masalahnya bahasa lah, bukan bahasa Melayu. So kita pun tak tahu nak order macam mana. Tapi itu bukan isu dia. Isu dia sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan adalah order kena pakai QR code. Tekan kat situ, dia akan tag balik dengan meja anda. So kau rasa kita jakun ke tak jakun? Sampai di kedai makan je. Apa kedai makan? Kalau you all datang sini, you murung lah. Betul, Cik Amin Din Shah dah jimat, tak perlu print buku menu. Betul? Kalau tiba-tiba nak tukar menu, dah tukar pakai sistem je. Itu bukan itu je. Tapi kalau dari segi inventory, dari segi nak capture order, semuanya pakai sistem. Dan untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, kedai ni, tahu tak besar kedai tu macam mana? Besar kedai tu saya rasa macam besar ruang tamu rumah korang je. Besar tempat makan tu, seriously, besar tempat makan tu lebih kurang macam ruang tamu rumah kita. Adalah saya rasa dalam dekat 10 meja je kedai tu. Kedai tu dekat 10 meja je. Tapi semuanya high tech. Dan saya jakun lah. Jadi jakun. Sangat jakun. Itu kedai biasa. Kedai biasa tuan-tuan dan puan. Kedai betul-betul kedai macam kedai tepi jalan. Memang betul-betul kedai tepi jalan. So it's actually very very amazing. Pengalaman yang sangat menakjubkan bagi saya. So saya rasa macam itu baru satu kedai tau. So kita tak tahu, banyak lagi benda nanti saya akan share bila saya go through kawasan ni. Kita tak habis explore lagi. Macam saya cakap, China ni terlalu besar. So itulah. Murung. Saya murung kejap sebab saya terfikir, kalau satu kedai kecil dekat China dia boleh buat macam ni, bayangkan seluruh China macam mana. Dan yang menarik satu lagi, saya nak share sama Dato' CI. Okey, lagi satu yang saya rasa menarik, saya boleh kongsikan juga adalah masa nak bayar. Okey, masa nak bayar, yang menyebabkan masa nak bayar ni macam kelang kabut sikit. Kelang kabut bukan pasal dia, kelang kabut pasal kami. So saya nak bayar, so saya pegang duit semalam, saya nak bayar untuk semua orang. So dia terpaksa kira manual. Bayangkan dia selama ni tak kira manual, dia terpaksa ambil buku resit dia terpaksa tulis. Saya cakap dengan dia, saya nak resit. Saya cakap nak resit, saya tunjuklah sampel resit. So dia cakap dia nak resit, saya nak resit. Lepas tu dia terpaksa ambil buku, dia terpaksa tulis. Maksudnya dia melanggar dia punya SOP. Sebab kami tak ikut dia punya SOP. Kami tak pakai sistem. So you all rasa macam mana ni? Gila. Untuk saya lah. Untuk saya, sebab saya rasa dia pula terbalik. Dia terpaksa jadi mundur sebab nak satisfy orang Malaysia yang konon-konon macam hebat ni. Orang Malaysia yang konon-konon acah-acah maju ni, 2020 acah-acah maju. Tapi kita sampai China, kita dah tahu dah, sebenarnya 2020 tu memang dah maju. Kita je yang tak maju-maju lagi. Mungkin bukan you all, tapi orang lain lah dekat luar. So actually teknologi ni dah ada, cuma kita je yang tak nak guna. Dan teknologi ni sebenarnya tak susah pun. Memang dah ada QR code, ecosystem, semua dah ada. Kita je yang tak pakai. So agak mengundurkan untuk kita. Dan semalam juga just nak share, kita ada pergi mall. So mall ni macam kawasan upscale sikit. Mall dia macam kawasan Pavilion KL. So ada satu Huawei Center yang sangat-sangat gempak gila, sangat-sangat high tech. Ada satu lagi saya nak share. Banyak gila saya nak share. Saya rasa saya share je lah boleh. Saya rasa saya ada topik sikit, nanti saya share sebelum habis. Tapi saya just nak share je. Tolong tim saya tag Muhammad Ming, Tuan Muhammad Ming untuk Spire dekat EFP ni. Minta dia tolong tag semua orang. Okey, saya nak share satu lagi pasal GrabFood. Food Panda dia kan. GrabFood dengan Food Panda dia, tuan-tuan dan puan-puan, saya patut angkat gambar. Dia bawa macam basikal elektrik. Diorang pakai basikal elektrik. Ada banyak gila brand. Kalau macam dekat Malaysia, kita kenal mungkin Jom Makan, kita kenal Food Panda, kita mungkin kenal GrabFood. Semalam je saya tengok ada Kangaroo Food,
ada warna hijau macam grapefruit, ada warna oren, ada warna pink, ada warna kuning. Banyak gila grapefruit dia. Dan grapefruit dia macam saya panggil grapefruit lah, bukan grapefruit pun sebenarnya, tapi it's just that concept. Mereka bawa basikal elektrik dan semua dekat atas basikal tu, macam handle basikal tu ada apa? Ada phone, dia letak macam satu phone. So diorang communicate kat situ lah. Dan gempaknya semalam masa kami tengah berbincang nak tunggu teksi kan. Okey. Nak pergi gerak, kami bincang. Apa yang bestnya adalah apa tadi ada gempak dia. Dia berhenti kat tepi jalan tu. Ni ada dekat depan saya ni. Jap. Alamak, saya tak. Ni ada ni. Warna kangaroo warna kuning. Jap, korang tengok jap. Nampak tu? Nampak tu? Tu nampak kangaroo warna kuning tu. Nampak? Tu dia. Nampak? Saya alihkan terus. Nampak tak tadi? Memang rezeki dia lalu macam tu. Sekejap. Tu tadi tu lah. Nampak kangaroo warna kuning tadi? Itu salah satu grapefruit dia lah. Salah satu grapefruit dia jalan macam tu. Dia gerak-gerak macam tu je. Gempak gila kan? Sekejap, nampak tak muka saya ni dekat EFP ni? Nanti saya kena setting balik. Tim saya kena tolong setting balik. Dia bawa je macam tu. Dia jalan macam tu lah. Grapefruit Vanda Deliveroo kot agaknya. Tak tahulah. Jalan. Dia jalan macam tu. Nampak ke tak ni? Siapa nampak tadi? Nampak tadi? Tak tahu tadi. Ada orang, korang komen sikit nampak ke tak? Saya takut tak nampak tadi kangaroo tu berjalan. So apa yang best malam saya tengok, dia ambil, dia macam jumpa kat satu point, bagi makanan tu, dia macam makan pet food. Lepas tu macam ada satu macam perdebatan. Orang tu cakap, aku order ni ke? Macam tu lah. Tapi macam tu lah, diorang pakai phone. Actually diorang memang hidup, mereka memang phone. Itu tadi nampak kan? Nampak macam tu lah. Dia bawa basikal macam tu je. Dan diorang bawa, siap ada horn. Kalau kita tengah blok jalan dia horn. Pin. Macam tu. So macam lari-lari sikit lah. Dan gempak kan? Asyik baik memang lalu depan mata ni. So saya boleh tunjuk dekat anda. Itu warna kuning. Kita ada warna pink. Kita ada warna hijau, warna biru. Macam-macam colour ada. Saya rasa at least saya tengok semalam dekat 5 brand. So ini yang saya nak cerita dengan anda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa, adakah saya patut masuk topik ni? Tak payah masuk topik lah. Saya cerita pengalaman Boleh? Kita cerita topik ni, kita simpan esok ke simpanan gali lah. Boleh? Saya cerita lagi. Ada banyak cerita nak cerita ni. Boleh? Okey. Boleh. Saya cerita je okey, saya cerita lagi satu yang saya rasa benda yang bagus tentang bila saya nampak banyak sangat brand ni. Sebab dekat Shenzhen je ada 13 juta penduduk. Dekat Shenzhen je ada 13 juta penduduk. Dan pada pendapat saya adalah walaupun mereka menjalankan bisnes yang sama, apa yang saya rasa, siapa nak tahu? Yang saya rasa adalah, saya rasa bisnes, kalau bisnes model tu bagus, kalau produk yang you jual tu bagus, ramai orang jual benda yang sama pun tak ada isu sebenarnya. Bila saya tengok balik macam tu, saya tengok macam brand untuk Foodpanda tu je mungkin lebih kurang ada dekat 5. So itu yang saya nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang saya nampak. Dan kalau you all boleh buat benda tu, value produk tu, so actually dia tak ada isu pun. Mana-mana you pergi pun, kalau produk you bagus, kalau branding you bagus, orang akan tetap beli walaupun orang jual benda yang sama. So saya melihat pada keadaan ni adalah persaingan tu persaingan yang sihat. So dia lagi satu persaingan yang sihat. Satu lagi dia memberi option kepada pelanggan untuk pilih servis yang mana. So kalau anda nak menang, of course, kalau contoh kita bagi pasal Foodpanda tadi tu. Kalau Foodpanda tadi tu dia boleh berjalan, kalau dia boleh bagi servis yang bagus berbanding kompetitor dia, mungkin orang akan pilih yang tu. Servis yang laju, cepat, bersih, dia responsif, dia bagi bercakap dengan betul, dia layan customer dia dengan baik. So tak ada isu pun tentang masalah-masalah ni. So saya rasa sangat teruja, sangat-sangat exciting bila kita cakap, kita tengok benda tu berlaku. So saya rasa menarik dan saya rasa banyak benda lagi saya boleh share. So nanti saya nak anda semua, esok pagi saya akan ada sesi bangun lagi. Dan petang nanti pun saya akan live di page Richworks, yang mana page Richworks dan juga Instagram Richworks, kita ada sesi live serentak banyak kali. Macam pagi tadi 7.30 siapa tengok Tuan Hafiz Jasmi live di Instagram dan juga Richworks.
Facebook Richworks, dan juga tengah hari nanti saya rasa dia akan live lagi, dan petang saya akan cover pula. So saya akan kita try bagi topik, tapi kita try untuk, patutnya hari ni topik saya adalah semak status travel, tapi saya rasa dia topik yang bukan kata biar saya cerita pasal dekat Shenzhen lah pada saya. So saya rasa apa-apa saja pengalaman yang saya ada, saya akan share. Saya akan share journey kami di sini. So saya rasa hari ni memang, hari semalam dan juga hari ni adalah yang mana membuka mata saya yang sebenarnya China ni dah terlalu jauh ke depan, tuan-tuan dan puan-puan. So mereka tak perlu belajar bahasa Inggeris. Pada saya, mereka tak perlu belajar bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab penduduk mereka pun dah 1 bilion. Market mereka dah terlalu besar. Kalau setakat nak belajar bahasa Inggeris tu, dia kata engkau, alah kecil je, tak ada kena pun dengan aku. Kalau aku tak belajar bahasa engkau pun aku tak ada isu, sebab aku masih lagi boleh buat bisnes. Dan ada satu lagi benda saya nak share pasal China ni, yang saya rasa patut saya share dan menyebabkan saya akan murung. So Dato' CI, okay, bukan saya je murung. Semalam saya punya ED pun murung, bos saya. ED saya pun murung. Saya punya beberapa kelik-kelik saya pun semua murung. Murung sebab apa okay, tanya situ. Tulis kat situ kenapa murung. Tanya situ kenapa murung. Okay, kami murung sebab apa tau? Kami murung sebab kereta mewah kat sini terlalu banyak. Kalau dekat belakang saya ni, okey, situ ada BMW, situ ada Range Rover, depan mata saya ni ada Merc. Mana lagi kejap? Situ ada satu lagi Range Rover. Dan semalam saya nampak kereta Maserati yang saya tak pernah nampak dekat Malaysia. Kereta Maserati tu memang tu ada satu BM kat atas tu. Dekat rumah kami ni, kami duduk Airbnb. Kawasan ni upscale sikit. Jadi lagi jimat lah sebab ramai-ramai duduk satu rumah terus. Kami ada 12 orang duduk satu rumah. Kita ada satu dekat jalan tu ada Ferrari. Parking bodoh macam tu je. Ferrari, lepas tu sebelah tu kereta apa tak rumah tu. Kawasan ni upscale, tapi macam Ferrari tu macam Ferrari ada Maserati pula. Tiba-tiba ada Merc banyak gila. BM memang merata. Merc dengan BM ni bukan yang model-model lama, model-model baru. Macam Merc tu ada yang GLC 200. Selamba je, warna biru pula tu. Kat Malaysia tak jumpa, besar tak pernah jumpa pun GLC warna biru. GLC 200 warna biru tu dekat Malaysia, Merc. Lepas tu saya jumpa Maserati macam hatchback Maserati. Saya jumpa Ferrari, memang dia park bodoh macam tu je. So dekat sini mungkin dekat Shenzhen lah macam ni. Saya tak tahulah, tapi saya rasa memang kami duduk kat kawasan mahal kot. Tapi pada saya duduk kat kawasan mahal dekat pavilion, saya lepak, saya pergi kat Bangsa, tak ada pula tiba-tiba jumpa Maserati tu macam tu je. Saya masih lagi nampak kereta lain-lain, Myvi pun beramai, tapi dekat sini seriously it's amazing. Dan saya rasa disebabkan market mereka terlalu besar, yang menyebabkan mudah untuk mereka grow mereka punya bisnes, menyebabkan mereka macam mana tiba-tiba memang murung gila. Dan saya memahami yang sebenarnya lagi satu yang saya nampak adalah, tuan-tuan dan puan-puan, dia menyebabkan saya insaf lah sikit. Mungkin alhamdulillah saya dah travel banyak negara. Tak adalah banyak, tak lebih 10 pun, lebih kurang belas-belas macam tu. Ada belas-belas, tak lebih 10 pun. Saya baru travel tak banyak tempat. Tapi alhamdulillah, kalau siapa yang tahu, saya pernah pergi baru-baru ni, saya pergi menunaikan haji dekat Mekah. Baru-baru ni punya haji lah. So dekat sana ada pengalaman lain, dekat sini pun saya pengalaman lain. Tapi satu benda yang saya faham adalah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, bumi Tuhan ni sangat luas. Bumi Tuhan ni, alhamdulillah, bumi Tuhan ni di dunia ni sangat luas, yang mana saya rasa kita kena travel. Kita sangat-sangat kena travel. Sebab kalau kita tak travel, kita duduk dekat satu tempat tu, kita tak nampak apa pun. Dan untuk pengetahuan anda, datang ke Shenzhen ni 4 jam je. 4 jam je dia punya flight. 4 jam lebih lah, 4 jam setengah lah macam tu. Mungkin kalau nak campur immigration tu tambah tolak 6 jam lah, lebih kurang macam tu. So tak jauh pun nak travel. Dan saya tak rasa dia terlalu mahal untuk you travel. Ada Asia, memang kami naik Asia je semalam sebab Asia direct flight ke Shenzhen. So saya punya berpendapat lah, kalau anda adalah usahawan, anda menjalankan perniagaan, saya sangat-sangat galakkan anda untuk travel.
pergi je mana-mana. Mungkin kalau anda tak boleh travel jauh, travel dekat dulu. Asia Tenggara pun okey. Tapi bagus untuk anda pergi ke travel ke negara-negara seperti ini. Saya Alhamdulillah saya dah pernah pergi Korea. Saya dah pergi Korea 2 kali. Saya pernah pergi Seoul dengan saya pernah pergi Jeju. Saya pernah pergi Tokyo. Dan kali ni saya dah sampai ke China. So 3 negara ni saya rasa at least anda kena pergilah. Dan saya melihat ketiga-tiga negara ni dia punya advance dari segi teknologi, especially melihat kepada bisnes, adalah sangat-sangat ke depan daripada kita. Yang mana mungkin antara salah satu faktornya adalah mereka dari sekolah mereka dididik macam tu, ataupun itu adalah polisi kerajaan mereka untuk semua orang embrace the teknologi. Bukan anggap macam teknologi tu sesuatu yang akan menghalang untuk buat bisnes, tetapi embrace in a sense of untuk memudahkan perjalanan bisnes. So saya rasa dia dah lengkap lah. Basically 3 negara ni saya dah pergi, which is Jepun, Korea dan juga China. Dan saya faham dekat kawasan ni, kalau anda mundur, ini sense macam ni lah, kalau anda mundur, anda tak ke depan, anda tak dapat grow anda punya bisnes. Macam saya rasa apa yang pengalaman saya pergi haji adalah di Mekah jual apa saja insya-Allah ada orang beli. Di Mekah especially jual buah ke, jual baju ke, jual selendang ke, jual apa-apalah. Di Mekah jual apa-apa insya-Allah kalau orang suka memang orang akan beli. Waktu musim haji tu sampai kena rush apa semua, kena lari, jual apa-apa semua sebab ramai orang, so memang boleh. Tapi di sini pada saya konsep dia adalah yes, memang boleh jual apa-apa, tapi anda tak boleh maju kalau anda tak jual apa-apa bergabung dengan teknologi. Meaning kena buat something connect balik dengan teknologi. So saya nak berterima kasih kepada Richworks. Kalau tak sebab Richworks mungkin saya tak sampai ke sini, sebab ini adalah paling jauh saya pernah pergi, actually of course paling jauh saya pernah pergi United States of America. 2018 dulu saya pergi. Of course dekat sana saya tak terkejut lah diorang embrace teknologi. Tapi dekat sini saya jujurnya saya nak kata saya memang dah expect benda ni. Saya memang dah expect. Tapi saya rasa lebih menarik sebab dekat sini semua orang menggunakan teknologi. Tak kisah siapa saja, tapi semua orang, setiap pelusuk masyarakat dia menggunakan teknologi. Actually tadi saya tengah live ni, ada budak ni, budak Cina ni, tengok. Dia tengah naik something ni. Saya panggil dia boleh? Saya panggil dia. How are you? Dia tengah naik something. Tengok dia. Can I show you in the video? Tengok. Dia datang sini. Hi. Hi. You know English? Yes. You are what kind of things are you riding that thing? This is a kind of Can you show them how you ride the thing behind me? Okay. Boleh saya tunjuk sikit. Budak ni tadi adik ni tadi dia tengok saya live, dia angkat gambar saya live. So dia tengok apa benda lah saya live ni. Agaknya dia pun tengok pelik. Okay, can you show them how you ride this? you can Yes. put this Okay. to turn left or right. Okay. And Okay, nampak tak? Nampak tak? Kejap, nampak tak? if you Kejap gelap pula. is, Okay, can you ride along? Okay, tengok kejap nampak ke tak Kejap, nampak gelap Okay. Dia ride benda tu. Okay, tahu dekat benda. This is very common here, right? yeah. Very cheap. See? Thank you. What's your name? My name is Yo-Yo. Yo-Yo. Dia punya name is Yo-Yo. Okay, nice name. Thank you. My name is Nasrul. Okay, nampak tu? Budak tu datang rollerblade lah. Mungkin orang rasa macam kat Malaysia pun ada. Tapi kalau semua budak ada macam ni, dia macam tak ada apa yang menarik pun, macam okey lah. Itulah. Lepas tu dia tadi sibuk angkat gambar saya, dia macam jalan-jalan. So dia orang dah tak main basikal kot kat sini. Basikal memang banyak gila basikal. Alamak, tak nampak tadi sebab nanti saya akan adjust balik. Aduh, tak nampak tadi sorry. Tak nampak pula. Okay, tak apa. Nanti kita cerita, nanti saya angkat gambar dengan dia lah. So that saya post kat dalam group macam mana rupa dia bawa benda tu.
This thing dia macam rover, macam dekat mall kita banyak benda tu. Tapi benda tu hanya oleh orang tertentu je. Dekat sini dia normal. Tak nampak, kaki tak nampak. Okey, tak apa. Nanti saya adjust balik. So, itulah kisah dia macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. So, common and cheap. Yes, common and cheap. Itu perkataan dia Tuan Hadi Koko. So, benda-benda tu dah jadi macam terlalu cheap. Ni tiba-tiba ada satu lagi MERS jalan kat sini. Mungkin sebab saya duduk kawasan mahal kot. Tu ada sebiji bentry pula. Aduh hai. Tak, dia macam ni tau. Yang buat murung tu pasal kereta ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya share sikit lah. Diorang tak jaga sangat pun kereta tu. MERS tu tak basuh. Lepas tu Maserati semalam saya tengok macam biasa-biasa je. So macam kalau kita ada kereta mewah, kita jaga gila. Tapi diorang kat sini okay, kereta je kot. Kereta je sikit. Kereta je kot. Tak ada benda lah kot. So macam tak ada benda. So itu saja untuk kali ni. Saya akan, of course, di support group EFP saya akan adjust balik tentang lighting ni. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf ada kat sini tapi tak semua orang ada. Okey, tak apa, saya akan adjust balik tentang technical ni. Tak ada isu sebab kami dekat sini sedang menyesuaikan diri lagi. So teknologi juga ni, malam dan siang. Sorry lah Mak Isah, sorry. Nanti saya adjust balik. Saya yang mundur ni kot pasal teknologi ni, jangan risau. Saya akan cuba bangkit untuk teknologi yang lebih baik. So itu saja untuk kali ni. Terima kasih kepada anda semua yang menonton dari mula sampai habis. Kita akan go through banyak benda kat sini. Saya nak anda tolong saya juga tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan anda follow page Richworks. Saya nak anda follow Instagram Richworks. Saya nak anda follow semua yang mana Richworks ada. Kami memang sentiasa live. Kami memang akan bersiaran secara langsung untuk bawakan anda apa yang ada di Shenzhen. So di Shenzhen ni kami semua VP ada. Saya ada, Tuan Hafiz Jasmi ada, Tuan Raziman ada, dan beberapa VP lain, Cik Sus ada untuk high network client. Muka-muka Richworks semua ada kat sini yang akan share segala macam benda yang berlaku di Shenzhen, China. So ini baru hari kedua kami di sini. So nanti petang kami akan explore banyak tempat lagi. Dan of course kita look forward untuk beberapa visit kawasan yang insyaAllah kita akan pergi dan saya akan share. So pastikan anda semua stay bersama dengan kami di Richworks. Seperti biasa saya nak anda bawa semua orang masuk join group Nak Urus Bisnes. Yes, datang group, masuk ke group Nak Urus Bisnes sebab group tu ada banyak benda-benda yang best yang kita share. Tapi saya betul-betul nak minta tolong anda tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, saya share last boleh? Last saya share last Ini pengalaman saya yang saya rasa of course saya rasa saya kena share supaya beri manfaat kepada anda semua. Sebab anda semua dalam grup Richworks anda ada peluang untuk dapat tahu apa yang kami buat. Tapi sebenarnya ramai orang tak tahu apa yang kami buat. Macam contoh, semalam saya nak datang ke sini, saya naik Grab. So saya naik Grab. Kisah ni sedih sikit, boleh saya cerita? Sedih sikit saya naik Grab. Okey, saya naik Grab, orang tanya saya kerja mana. So saya borak. Saya cakap lah saya kerja di Richworks. Of course, bila kita sebut Richworks, dia akan melanjut kepada Dr. Azizan Osman, Dr. Azizan Osman, tak ada isu. Tapi bila saya kerja, saya cerita benda tu, dia menjurus kepada yang mereka masih lagi skeptikal kepada nama bos, nama mentor anda. Masih lagi skeptikal kepada brand Richworks ni. So saya rasa saya nak, adakah anda macam tu? Anda tak macam tu? Sebab anda dah nampak result yang kami bagi. Ada juga di antara anda tuan-tuan dan puan-puan yang memang dah dapat result tu, dah dapat dengan mata kepala sendiri. Kita punya kelas ada banyak jenis kelas. Ada yang kelas yang mahal, ada kelas yang murah. Bukan kata murah, ada yang berbaloi sesuai ikut package anda. Kalau belum boleh masuk Spire, anda pergi MMM dulu. Kalau belum jadi Titan, anda jadi Spire dulu. So dia ada level-level dia. Dan saya rasa ramai di antara anda dah dapat manfaat dengan apa yang kami ajar secara ikhlas, kami berikan kepada anda. Dan kami share semua benda pengalaman yang kami ada. Kami tak sorok-sorok. Kami bagi tahu apa yang anda nak tahu. So saya harap anda semua tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah. Kalau ada lagi jumpa orang yang masih skeptikal atau masih lagi skeptikal tu, saya tak ada isu. Kami tak ada isu tentang orang skeptikal kepada kami, apa yang kami perjuangkan. Kami cuma gusar tentang mereka yang masih lagi tak tahu cara yang betul untuk move bisnes mereka ke hadapan. So saya rephrase balik. Kalau anda ada jumpa orang yang memerlukan bantuan, kalau anda jumpa
orang yang perlukan macam mana nak buat bisnes dengan betul, especially untuk tahun 2020 ni. Ajak mereka like page Richworks, Instagram Richworks, page Dr. Azizan. Saya nak anda bantu kami untuk mereka like page kami. So tengok apa yang kami buat, tengok apa yang kami share, tengok apa yang kami cuba persembahkan. Sebab kami betul-betul nak tengok anda buat bisnes dengan cara yang lain, cara yang lebih bagus, better, easier, faster, simpler, so that tapi dia mendatangkan pulangan yang lebih lumayan. Boleh tak tolong saya? Tolong spam semua, siapa-siapa spam lah mereka untuk apa? Join kami lah, join kami tonton. Sebab benda ni semua percuma. Ada kena bayar ke live ni? Saya minta anda tolong love dengan like je. Itulah bayaran dia. So seriously, tolong bantu saya untuk bagi mereka like page kami sebanyak mungkin. So tengok, dulu husband pun rasa macam tu, tapi selepas saya bawa masuk kelas MMM, EFP, NUH, alhamdulillah husband sedar result dia. Sebenarnya patut join. Yes. Okay, bagi package VIP percuma NUH depan lah tuan. Lepas tu confirm dia ajak ramai. Dia bukan pasal bagi percuma, cik ke tuan Roshamri Hassan. Dia bukan pasal bagi percuma. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi video percuma ni pun orang tak nak tengok, apatah lagi kita bagi kelas. Kita nak bagi percuma tak semestinya orang akan hargai pun. Kita bagi tengok video percuma ni, like page ni, tengok kami betul-betul nak tolong orang ni pun orang tak nak tengok. So macam mana kita nak expect bagi kelas free akan mengubah pun sebenarnya. Of course mungkin akan mengubah, tapi pada saya lebih suka kalau kita bagi share dengan video ni dulu, bagi mereka layan dulu video ni, video live apa semua ni, dan anda sendiri nilailah betapa kami memang betul-betul perjuangkan apa yang kami nak buat. Kami nak bantu anda untuk grow anda punya bisnes. Terima kasih Tuan Muhammad Syazwan, Titanium kita, brand Saradia, buat kerongsang. Tak sabar dia nak tunggu raya tahun ni. Dia memang akan tak menang tangan lah. Okey, itu saja tuan-tuan untuk hari ini. Live daripada Shenzhen, sesi bangun. Sesi bangun ni. So saya nak anda semua bangun. Dah 2020 dah. Kita dah tak boleh main game sama dah. Dan saya obviously dah tahu dah, bila saya sampai sini, saya dah tak boleh main game biasa dah. Sekarang bukan game biasa-biasa lagi. Cakap orang sebelah, bukan game biasa-biasa lagi. Sekarang adalah 2020. We must embrace technology so that we can grow faster and bigger and easier. Okay? Tapi duit mesti banyak. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi nanti. Esok jangan lupa ada lagi sesi bangun, insya-Allah. So saya harap anda semua bersama dengan kami di Richworks dan kita betul-betul nak beri yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa nanti. InsyaAllah kalau nak tengok saya live balik pukul petang ni, 5.30 sepatutnya. 5.30 di Kopi Panas. Kalau ada perubahan kita akan bagi tahu. Tapi petang saya akan live balik untuk topik-topik lain atau apa benda sharing baru saya nak share tentang di Shenzhen yang melibatkan tentang kewangan ataupun apa-apa tentang bisnes. Okey? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum.